Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, kekuatan, kesihatan, kelapangan masa untuk kita hadir dalam majlis yang penuh dengan kebaikan ini, majlis yang membicarakan antara Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah Nabawiyah. Oleh kerana itu, majlis ini merupakan majlis ilmu yang bermanfaat dan kita minta Allah memberikan kemudahan jalan ke syurga untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membicarakan pada hadis-hadis yang lepas yang berkaitan dengan mohon diri seorang sahabat dan memberikan wasiat padanya ketika hendak berpisah dengannya kerana berpergian atau lain-lain, mendoanya serta meminta doa daripadanya. Di antara adab-adab yang Rasulullah SAW mengajar kepada kita bahawa doa sahabat-sahabat kita amat diperlukan untuk diri kita. Kita memerlukan doa daripada orang-orang yang di belakang kita, orang-orang yang ikhlas, yang mendoakan untuk kita kebaikan. Kerana apa? Bila doa seorang sahabat ataupun orang-orang yang di belakang kita doa dalam keadaan yang baik, maka para malaikat akan mengaminkannya. Bila para malaikat yang mengaminkannya, itu di antara doa mustajab. Kerana malaikat-malaikat mereka adalah makhluk Allah yang tidak pernah melakukan dosa. Kita sambung balik dalam hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. Wa an Abdullah ibni Yazid al-Khatmi الصحابي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. Dari Abdullah ibnu Yazid al-Khatmi as-Sahabi, katanya Rasulullah SAW apabila hendak mengucapkan selamat jalan pada pasukan tentera, maka baginda bersabda, aku menyerahkan kepada Allah akan agamamu semua, amanahmu serta semua akhir amalan kamu, ya, wa khawatima a'malakum, yakni mendoakan kesudahan akhir perjalanan mereka ni. Baik, hadis ini bertaraf sahih yang diriwayatkan oleh imam-imam Abu Daud dan lain-lain dengan sanad yang sahih, dan hadis ini bertaraf sahih insya-Allah. Di dalam hadis ini membicarakan apabila kita melihat periwayat itu di akhir kalimah itu mengatakan as-sahabi, maka ia menunjukkan sahabat, ya, dan sahabat kita tahu kaedah hukum hadis mereka ataupun periwayat itu diterima, ya, walaupun sahabat itu majhul, tidak dikenali, kerana Allah telah meletakkan sahabat ini telah mendapat keridaan Allah dan mereka adalah udul dalam istilah ilmu hadis, boleh dipercayai. Maka dalam bab ini sahabat yang jalil ini Abdullah ibnu Yazid al-Khatmi as-Sahabi, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengucapkan selamat jalan kepada pasukan tenteranya, yakni bila sahabat-sahabat bersiap untuk pergi berangkat untuk melakukan peperangan ataupun apa juga bentuk, ya, yang berkaitan dengan tentera, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan dengan kalimah astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawati ma'amalakum. Maksudnya, ya, Rasulullah mendoakan dengan katanya, aku menyerahkan kepada Allah akan agamamu. Ya, tuan-tuan dan perempuan, kerana bila berangkat menuju kepada peperangan, ianya merupakan satu benda yang besar. Peperangan merupakan satu benda yang besar, perkara yang besar yang kita kena tahu bahawa berakhir dengan kematian. Oleh kerana itu,
wasiat-wasiat amat penting kepada mereka-mereka yang begini, terutamanya takut kepada Allah dan taat kepada kepimpinan. Kerana di dalam peperangan kalau tidak taat kepimpinan, ya, lari 1 second boleh menyebabkan mati semua sekali. Oleh kerana itu kaedah-kaedah ini amat penting. Rasulullah kata ittaqillah, ittaqillah, takut kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, terutamanya dalam bab-bab peperangan. Dan kita tahu bahawa dalam Islam berkaitan dengan peperangan ini, ya, ada syarat-syaratnya, dan kita tidak menafikan bahawa jihad itu berterusan sehingga hari kiamat. Namun begitu, masalah jihad satu masalah yang besar dan bukan masalah yang remeh. Dan bila kita menyebutkan masalah jihad, ianya mesti jelas tentang hukum jihad tersebut, dan ianya mestilah dikeluarkan oleh ulama-ulama yang memahami konteks jihad, apakah yang dimaksudkan jihad. Okay? Adapun orang-orang yang bersemangat, ya, bersemangat hanya sekadar semangat dengan ilmu yang nipis, ilmu yang tidak ada, maka mungkin kita akan mendengar istilah-istilah jihad, tetapi mereka bukan membawa kepada jihad yang dimaksudkan oleh para ulama, tetapi mungkin mereka itu adalah golongan-golongan yang tergopoh-gapah dalam menegakkan agama, dan mereka ini terdiri di kalangan golongan khawarij kebanyakannya, ya, dengan menggunakan kefahaman-kefahaman yang dengkel, yang sedikit cuba nak mengeluarkan fatwa, lepas tu dia mengkafirkan orang-orang, lepas tu dia mengisytiharkan jihad pada tempat yang tak betul. Oleh kerana itu, ya tuan-tuan dan puan-puan, masalah jihad satu masalah yang besar, bukan masalah kecil, masalah peperangan. Dan Islam asalnya tidak memilihkan peperangan. Ingat, Islam memilih kedamaian. Islam memilih kedamaian. Tetapi jika dia tidak mahu mengikut atau dia mencabuli perjanjian ataupun apa juga bentuk-bentuk yang terpaksa Islam mempertahannya, maka di situ akan muncul, ya, persoalan yang besar ini. Walaupun konteks jihad itu berbagai-bagai dan dibicarakan dalam bab ini, bila sebut jaish maksudnya jihad, peperangan fi sabilillah. Dan bila kita melibatkan diri peperangan dalam jihad fi sabilillah, satu benda yang penting tuan-tuan dan puan-puan yang kita kena faham apabila hadis mengatakan tentang jihad fi sabilillah, siapakah yang mati syahid itu, yang digelarkan syahid itu. Bukan kita pergi perang tu nak mati syahid, bukan, istilah itu agak tersilap, tetapi tujuan kita berperang menegakkan kalimah Allah. Itu dia tujuan yang asal, menegakkan kalimah Allah. Lepas tu baru kalau datang sehingga terbunuh, maka itu dikategorikan syahid. Tetapi kalau niat kita lain, terlari, kita nak mati syahid betul, tapi jalan cara buat tu tak betul, maka dia akan menyebabkan penyelewengan istilah syahid itu. Oleh kerana itu Rasulullah dalam hadis mengatakan syahid itu, ya, jihad fi sabilillah itu ialah untuk menegakkan kalimah Allah naik di atas muka bumi. Itu dia tujuan kita, menjaga Islam itu, ya, meletakkan dia tempat yang tinggi. Oleh kerana itu dalam persoalan jihad bukan main pergi, oh aku nak mati syahid terus perang bum bum bum. Salah tu. Berarti orang tembak tanpa ada perancangan, silap. Itu mati katak, mati peperangan yang tidak dirancang dengan teliti. Kerana persoalan perang persoalan yang besar. Kerana Rasulullah mengatakan perang itu khud'ah, yakni penipuan, memerlukan kemahiran, berbagai taktik yang dilakukan dan perancangan, dan ilmu itu dalam bab ini kena ada kemahiran. Oleh kerana itu jihad fi sabilillah satu perkara yang besar, satu perkara yang besar, kerana dia akan menggadaikan nyawa kita, lepas tu kita dah tak ada hidup lagi. Dan oleh kerana itu bagi mereka yang inginkan perkara ini yang besar ini, kemuncak amal di antara amalan yang terbaik mesti dengan ilmu, mesti dengan ilmu, bukan dengan semangat sahaja, mesti dengan ilmu. Bila ada ilmu, maka di sanalah semangat itu yang membawa kepada jalan yang betul. Kenapa berapa ramai yang pergi jihad fi sabilillah kadang-kadang tidak dikategorikan mati syahid? Di zaman Rasulullah SAW telah berlaku di kalangan para sahabat, ya, yang menyaksikan apabila mereka melihat seorang lelaki yang begitu hebat dalam peperangan, lalu mereka mengatakan dia tu mati syahid, dan Rasulullah kata tidak. Subhanallah,
Hukum hakam dalam masalah jihad begitu sekali. Tidak, Rasulullah kata, sahabat terkejut dengan kegagahannya, ya, menghulur pedang kanan dan kiri, menghunus pedang kanan dan kiri, ya, tapi tidak dikategorikan mati syahid. Kenapa? Dan ada sahabat yang dikategorikan di kalangan, bukan sahabat, di kalangan lelaki-lelaki yang berjihad tidak ikhlas dalam peperangan. Mereka mengambil harta ghanimah yang belum dibahagi-bahagikan. Lalu Rasulullah tidak sembahyangkan mayat itu. Dan Rasulullah mengatakan dia di antara pencuri harta perang, yang mana yang menyebabkan seorang itu masuk neraka, ya, yang mencuri harta perang yang dikatakan ghulul ataupun ghanimah. Dengan arti kata lain, persoalan ini adalah satu persoalan yang besar dan bukan persoalan main-mainan. Ya, bila anak-anak muda yang bersemangat tanpa meneliti ilmu yang tepat dan tanpa mengambil fatwa-fatwa ulama, maka dia akan menyimpang dalam banyak perjalanan daripada jalan yang betul. Okay? Jadi dalam bab inilah di antara Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para sahabat, lalu dia mengatakan, aku menyerahkan kepada Allah akan agamamu semua. Ya, minta Allah pelihara agama kamu, yakni waktu kamu berjihad, kerana persoalan jihad bukan persoalan main-mainan yang kita katakan. Bila bom, dengar bunyi letupan tu pun dah kelang kabut, bom berbunyi, apa lagi, berbagai-bagai bentuk bunyian yang akan kita dengar. Kalaulah Allah tidak sabatkan, tetapkan kaki kita, mungkin kita akan cabut lari. Sebelum pergi, Masya Allah, semangat berapi, keluar api semua badan. Tetapi bila dah menyaksikan jihad yang sebenar, berapa ramai golongan munafik yang lari daripada jihad peperangan ini. Oleh kerana itu, Rasulullah mengatakan, aku menyerahkan kepada kamu, kepada Allah akan agamamu semua. Amanahmu, amanah dalam peperangan memerlukan amanah. Tugas yang disampaikan ialah menyelamatkan umat, itu tujuan dia. Pasal bila kita menyaksikan dalam peperangan, Rasulullah SAW mengatakan, pertama, seru kepada Islam. Kedua, jika mereka tak terima, serukan kepada jizyah. Dan kalau mereka tak mau, barulah kita istiharkan perang. Begitu kategori dia, bukan main perang dia. Dan bila sampai satu tempat, pastikan dengar pada waktu-waktu solat ada ke tidak azan. Jika ada azan, tidak dibenarkan menyerbu kawasan itu, kerana di sana ada orang Islam. Jadi kefahaman dalam ilmu jihad ini perlu ada. Ya, ketaatan kepada kepimpinan, walaupun sedikit kena taat. Makanan yang disediakan untuk para mujahidin ataupun orang yang berjuang Islam, bila dibagikan makan sama, tak boleh kita ikut nak makan aku banyak. Tak boleh, samakan. Begitu teliti tuan-tuan dan perempuan dalam masalah ini, ya. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan, aku menyerahkan kepada Allah agamamu dan amanahmu. Amanah di antara amanah, bila berperang, kamu tidak boleh bunuh kaum wanita, kamu tidak boleh bunuh kanak-kanak, orang-orang tua, orang-orang yang ada di dalam gereja-gereja ataupun di tempat-tempat ibadat, tak boleh. Dan kamu tidak boleh menghancurkan tumbuh-tumbuhan ataupun bangunan-bangunan. Begitu sekali dalam masalah jihad. Kemudian di akhirnya Rasulullah mengatakan, dan semua akhir amalanmu, yakni ataupun dalam riwayat yang dimaksudkan kesudahan kamu dalam amalan-amalan kamu, mudah-mudahan Allah terima amalan-amalan kamu. Jadi begitu kedudukannya wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat yang ingin berjihad. Ya, subhanallah, begitu teliti. Tuan-tuan dan perempuan, ini adalah satu persoalan yang besar. Begitu juga tuan-tuan dan perempuan datang ke majlis ilmu ini, betulkan niat kita. Apa tujuan kita? Kerana kita tahu bahawa tiga golongan ini, apabila mereka didahulukan masuk neraka, pertama di kalangan mujahidin yang kita ceritakan, kerana mereka itu berjuang bukan kerana Allah, ya, maka akhirnya dimasukkan ke neraka kerana mereka inginkan kemegahan. Tetapi siapa yang berjihad kerana Allah, maka di sana kemuncak amalan, pahala dan ganjaran syafaat yang diberikan terlalu besar, tidak dinafikan. Dan yang kedua, orang yang mahir di dalam Al-Quran ataupun mempelajari ilmu. Kenapa kamu belajar ilmu? Tujuan kamu nak digelarkan ustaz
atau nak berdebat dengan orang jahil, ataupun nak menunjuk ilmu kamu, nak menunjukkan kemahiran ilmu kamu, ataupun bacaan Quran kamu, semua itu diambil kira di sisi Allah. Teruk tuan-tuan dan perempuan, bagi orang-orang yang ada ilmu lalu dia tidak ikhlas kepada Allah, dan akhirnya mereka ini di antara orang yang bakal masuk neraka terus. Diseret, ya, ditanyakan apakah dengan ilmu yang kamu buat. Lalu aku menuntut ilmu, dikatakan untuk menyampaikan, untuk mengajar, untuk segala-galanya. Allah kata tipu. Kamu ambil ilmu Quran supaya orang panggil kamu qari. Ya, kamu ambil ilmu ni supaya kamu berdebat dengan orang jahil, ataupun orang bergelar kamu ustaz. Ya, dan akhirnya dimasukkan neraka. Bukanlah pula maksudnya kalau macam itu malas nak belajar lah, malas menuntut ilmu, nanti berat pula. Tak. Tetapi kalau kita ada ilmu betul caranya, kita akan naik ke muncak yang tinggi, tidak dinafikan. Oleh kerana itu memerlukan ikhlas sahaja. Ikhlas. Yang ketiga, apabila orang itu rajin melakukan sedekah, infak kiri dan kanan, siang dan malam, dia menginfak hartanya untuk agama. Dia bagi, bantu anak-anak yatim, bantu fakir-fakir miskin, bantu segala-galanya. Tetapi atas apa tujuan yang diinfakkan? Kalau kerana Allah, Masya Allah, pahala tidak dinafikan berlipat ganda yang akan didapati. Tetapi kalau bukan kerana Allah, maka diseret ke dalam neraka. Kenapa? Kamu nak dipuji sebagai jawad, orang yang paling banyak menginfak. Tuan-tuan dan perempuan, ini di antara perkara yang kita hadapi, ujian yang Allah bagi kita di muka bumi. Bila kita melakukan amalan, kalau tidak dibimbing oleh ikhlas, maka amalan itu ada unsur-unsur riak. Misalan sedekah, kita nak sedekah, ya, kalau tak ada ikhlas, maka riak datang nak menunjuk-nunjuk. Bagi cek sebesar mana nak bagi, ya. Tak apa, tak jadi masalah kalau kita nak lari daripada income tax, tapi ikhlaslah, kena betul-betul. Ya, bagi saya tak menjadi masalah. Ataupun kita buat macam itu supaya orang ikut, tak menjadi masalah, dua-dua pahala. Ya. Jangan bagi cek yang macam pernah saya cerita tu, di satu rumah kebajikan tu, dia bagi kunci bas besar ni, replika bas kunci tu besar ni. Lalu kak tu kata, ustaz nampak tak kunci? Ya nampak, besar tu, mesti bas dia besar tu kan. Dah 2 tahun kunci kat situ, bas tak sampai-sampai, gambar dah keluar dah dalam surat khabar. Tuan-tuan dan perempuan, kalau nak bersedekah amanah, ittaqillah. Bila kita dah bercakap tu, bagi. Jangan semata-mata dah keluar surat khabar, okey selesai, habis dah. Kamu lepas di dunia, akhirat kamu tak lepas. Kerana kamu dah kata nak bagi kepada anak yatim, kamu dah janji pada anak yatim. Ya, bukan pada orang biasa ni, anak yatim. Harta anak yatim makan 10 sen tu dah kira makan api neraka. Tiba-tiba kamu buat begitu. Ya, jangan. Dia bagi. Bila kita bagi tu ikhlas kerana Allah, tak apa cek besar mana pun tak menjadi masalah. Tapi kalau kita ikhlas kerana Allah, alhamdulillah. Tapi dia datang pula perkara yang lain, riak datang. Bila riak datang, mula syaitan kata, jangan sedekah. Pasal apa? Pasal kamu dah riak dah. Kita pun tak jadi sedekah, lain pula yang datang. Ya, lain pula yang datang. Oleh kerana itu dalam bab ini ulama-ulama membahaskan persoalan-persoalan yang begitu. Bila syaitan datang membisik lawan, peduli apa? Bagi je, tanpa mengingatkan konon riak lah apalah. Dia datang pula. Kalau bagi senyap-senyap, dia datang lain pula. Ya, masukkan dalam akaun rumah kebajikan tu tanpa orang tahu. Riak tak datang, ujub pula datang. Ya, ujub yakni sangka, oh akulah orang yang bersedekah tanpa orang tahu. Dia datang macam itu pula. Oleh kerana itu kedua-dua bentuk ni akan datang. Lawan, bagi je, jangan layan. Okey, baik, ini dia 3 golongan yang mana Rasulullah menjanjikan akan masuk neraka dahulu, dan tidak mustahil mereka ini juga akan masuk syurga dahulu, ya, bila betul caranya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uridu safaran fazawwidni faqala zawwadakallahu taqwa qala zidni
qala wa ghafara zambaka qala zidni qala wa yassarak lakal khaira haitsuma kunta, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Anas Ibn Malik katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, aku hendak bepergian, yakni musafir, maka berikanlah bekal kepadaku. Baginda bersabda, semoga Allah memberi bekal ketakwaan kepadamu. Jadi sahabat Nabi SAW bila dia nak musafir, kebanyakan dia akan bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak musafir, tolong doakan aku, bekalkan aku. Ya, penting doa-doa, terutamanya dalam bab ini doa orang-orang yang soleh seperti Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku hendak bepergian, maka berilah bekal kepadaku. Baginda bersabda, semoga Allah memberikan bekal ketakwaan padamu. Ya, jadi ini di antara wasiat Rasulullah SAW. Ya, Allah berikan, tambahkan, zawwadakallahu taqwa, Allah bekalkan kamu dengan ketakwaan. Kerana apa? Ketakwaan di antara kemuncak perkara yang kita harapkan dalam perjalanan. Kenapa? Terutamanya dalam musafir, bila kita bermusafir secara ramai, kita akan mengenali orang-orang itu ataupun kawan-kawan dengan sebenar-benarnya. Ya, Rasulullah SAW ataupun para sahabat mengisyaratkan, kalau kita nak mengenali seorang kawan itu sebagai sahabat, maka begitu kedudukannya, pernahkah dia bermusafir dengan kamu? Sehingga kan Saidina Umar bertanya, pernahkah dia tu bermusafir dengan kamu? Pernahkah kamu bersama dengan dia di dalam perjalanan atau pada waktu makan ke apa ke? Kerana pribadi seorang itu akan terkeluar di waktu musafir, terutamanya di waktu masyakkah yang penuh kesusahan. Ya, baik ke dia atau buruk ke dia, kita kenal di waktu musafir. Subhanallah. Kerana apa? Biasanya di waktu masyakkah, waktu susah itu, dia akan keluar perangainya yang asli, perangai yang betul. Ya, waktu itulah dia akan keluarkan perangainya yang betul, baru kita kenal siapakah dia. Kalau baik pada musafir tu, alhamdulillah, baiklah dia bersama kita nanti. Tetapi kalau malas waktu musafir, ya, duk bully orang je, maka ada masalah lah tu untuk berkawan. Ya, oleh kerana tu dalam bab ini takwa adalah satu kemuncak wasiat yang paling besar Rasulullah SAW berikan. Tapi kalau kita lah orang, tolong bekalkan aku, kita bagi wasiat kat orang tu, buat lagi, bekalkan aku, bagi wasiat. Kamu ni tak faham, aku nak bekal lain lah kan. Oh, dia kira nak bekal duit ke apa ke. Tapi dalam bab ini para sahabat amat mengharapkan nasihat daripada Rasulullah. Okey. Kemudian Rasulullah mengatakan, sahabat ini mengatakan, zidni, tambah ya Rasulullah, tambahkan lagi wasiat kamu itu. Lalu Rasulullah mengatakan, baginda bersabda, dan moga-moga Allah memberi pengampunan kepadamu. Ya, Masya Allah, satu perkara yang besar, yang amat penting bagi saya, kemuncak di antara perkara-perkara yang paling saya hendak. Kita nak apa dia? Allah ampunkan dosa kita. Tuan-tuan dan perempuan, satu perkara ini nampaknya kecil, tetapi ianya merupakan satu perkara yang boleh membawa kepada syurga. Bila kita mohon keampunan kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita, itulah sifat ahli syurga. Ya, apabila Allah ampunkan seperti bayi yang baru lahir, tak ada dosa, berarti itu di antara sifat ahli syurga. Kerana syurga tidak boleh masuk dengan adanya dosa, kecil atau apatah lagi yang besar. Oleh kerana itu bila Rasulullah kata, ya, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kamu, ya, lalu dia mengatakan lagi, tambahkan untukku. Subhanallah. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan padamu untuk memperolehi kebaikan di mana sahaja kamu berada. Ya, doa daripada Rasulullah SAW, hadis yang diriwayat oleh Tirmizi dan mengatakan bahawa hadis ini hasan. Jadi ini dia di antara wasiat-wasiat yang Rasulullah SAW tinggalkan kepada sahabat-sahabat yang ingin pergi bermusafir. Kemudian bagi mereka sahabat-sahabat yang telah pergi bermusafir, kita kena ingat sahabat-sahabat kita yang berada, kaum keluarga kita yang berada di kampung. Iringi mereka dengan doa-doa,
kerana doa-doa orang musafir itu mustajab. Di antara tempat-tempat mustajab ialah doa-doa di waktu kita bepergian musafir dalam bentuk yang dibenarkan syarak. Ya. Musafir sekarang kenapa tu? Musafir lah tu. Keluar outstation tu jauh mana? Kita berdoakan untuk orang. Kalau kita musafir kita berdoa. Tapi kategori doa doa orang daripada zahrul ghaib ni, maksudnya kita doa orang tu tak tahu, mustajab di mana-mana. Tetapi kalau waktu musafir lagi mustajab. Ya, kerana doa waktu macam kita doa walaupun kita tak musafir, kita doa untuk isteri kita. Abang doa untuk isteri bang. Oh, tak nak ngangguk pula, malu kan. Doa tak apa nak malukan. Ya, kita doa, ya mustajab. Ya, kita doa untuk orang belakang kita, anak kita dari luar ada jauh begini, mustajab. Ya, doa kawan-kawan kita mustajab kerana malaikat mengaminkan. Apatah lagi bila kita musafir, tempat yang penuh dengan masyakkah, kesusahan, ya, yang mana itu lagi dimakbulkan. Dia naik. Pertama doa daripada jauh, lepas tu doa waktu musafir. Ya, tak kira outstation ke mana-mana musafir kita pergi, ya. Kalau betul musafir tu mengikut syarak. Kecuali kalau musafir nak tengok Manchester City lawan dengan apa ke tu kan. Itu bukan musafir syarak tu. Okey, baik. Kita masuk satu bab yang besar, bab yang ke-97. Babul istikharah wal musyawarah. Babul istikharah wal musyawarah, yakni bab memohon pilihan dan bermesyuarat. Musyawarah, mesyuarat. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ayat 159. Siapa ada Quran boleh buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al Imran juzuk keempat ayat ke-100, surah ke-3 ayat 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau berlaku adil, yakni dengan lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah keampunan bagi mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal. Okey. Dalam ayat ini Allah memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang diberikan dalam bab ini. Di antara sifat yang Allah berikan kepada Rasulullah dengan rahmatnya, Rasulullah bersifat lembut, lemah lembutnya. Ya, tuan-tuan dan perempuan, sifat lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang hebat. Ya, Allah berikan. Dan sifat itu ya ada sedikit pada bangsa kita Melayu, lemah lembut. Ya, alhamdulillah. Ya, kita ni di antara orang-orang yang masya-Allah sifat ni terpuji banyak. Tapi dalam masa yang sama, kelemah lembutan orang Melayu kita, sistematik kita, apa lagi, ya, cara bercakap kita beradab, masya-Allah hebat ya. Tapi satu je masalah orang Melayu kita, dengki dalam hati tu. Wallahu a'lam. Ya, bila kita menyaksikan
ya, melalui pengalaman-pengalaman kita memang begitu kedudukannya. Ya, waktu kami belajar di Pakistan, kita menyaksikan anak-anak Melayu kita ni, dengki, tak apa dia dengki, wallahu alam, kita pun tak tahu. Hasad, ya, dia tak boleh, dia cuba nak menjatuhkan orang lain, menyakitkan orang lain, terutamanya ustaz-ustaz di kalangan orang Arab tu pun dia habis, dia redahnya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, ini satu perkara yang tak baik bagi kita. Minta perlindungan pada Allah bagi mereka yang ada perasaan iri hati, dengki, apa lagi perasaan yang tak baik. Minta Allah buang. Memang dia akan datang kalau terutamanya kita nampak ada saingan di kalangan kita. Kalau tak, masakan masyarakat kita dengan santaunya, apa lagi dibuat, dengan sihirnya, dengan perkara-perkara yang tak baik dilakukan. Dengki, lembut, lemah lembut, sistematik, Masya Allah, memang dipuji. Waktu saya belajar dulu, memang kita mendapat tempat yang terbaik, mendapat pujian, ya. Tetapi disebabkan perkara dengki itulah yang menyebabkan kita ni menjadi buruk. Baik, di mana Allah mengatakan maka disebabkan rahmat dari Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, keturunan kita ni dengan izin Allah, rahmat Allah, kita jadi baik begini. Lalu sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh kerana itu ulama menasihatkan bagi pendakwah-pendakwah, terutamanya orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, orang yang berjuang di atas manhaj ahli sunnah, maka jaga akhlak, jaga tutur kata, perkataan. Ada benda yang boleh kita berkata, ada benda yang tak boleh berkata. Walaupun kita tahu perkataan itu tidak salah, tetapi tak boleh kita berkata. Penting sangat-sangat, ya. Istilah-istilah yang masyarakat tak boleh terima, macam isu yang terbaru, ya, betul benda tu tak betul, tetapi cara mengupaskan tu tak betul, dia jadi tak betul. Isu demonstrasi yang memang kita kata tak betul, tapi bila ulasan mengatakan cara yang tak kena tu, masyarakat tak boleh nak terima. Kita katakan jangan guna kalimah-kalimah yang tak betul. Sayang, tak apa guna cara yang lain, tetapi jangan guna kalimah-kalimah bagi masyarakat kita aib. Tak boleh. Dia ada usul dalam bab-bab itu, kena raikan. Misalan saya bagi contoh, ya, saya bagi contoh. Orang Melayu ni kalau ketuk kepala marah ni ya amat, kan. Ketuk kat punggung ni pup, tak ada apa, suka lagi ada, ya. Maksudnya tak apa. Ini orang Melayu. Orang Arab, orang Pakistan ketuk kepala tak apa, ketuk punggung jangan, ya. Terbalik kan. Lalu di situ ada kaedahnya. Memang hukum asalnya di antara pusat dengan lutut tak boleh bermain. Betul, sawab kepada mereka. Hak apa yang mereka buat tu, mereka pertahankan. Maksudnya antara pusat dengan lutut memang bukan tempat dimain, dipukul-pukul, berdebat apa semua, tak boleh. Ya. Kita kena terima hakikat tu, kerana ada larangan antara pusat dan lutut. Okey, jadi kita tak buat. Tetapi bagi orang Arab pula, janganlah berarti pukul kepala boleh, orang Melayu yang tak suka kita pukul macam itu saja. Tak boleh lah. Kena raikan. Walaupun benda tu tak salah, tetapi kena raikan keadaan masyarakat yang tak boleh nak terima. Raikan. Ya. Begitu juga kita dah tahu hukum, tak payah sebut orang Arab tak suka ke orang Pakistan tak suka. Dah hukum tak boleh bermain di antara pusat dengan lutut hak orang. Ya, tak boleh. Jadi begitu kedudukannya, kita kena raikan. Tapi dengan orang Arab nak ketuk kepala dia, ketuklah tak apa, ya. Tapi dengan masyarakat kita jangan. Ya, jangan. Ya, mau bertumbuk ya bila ketuk tang kepala tu. Hanya memang tak jadi masalah. Dia orang macam ni kena duduk di tempat-tempat yang boleh ketuk kepala. Ya, pun kena ketuk, lama-lama dah sabarlah. Dia takkan marah dah. Ya. Baik. Misalan istilah-istilah pegangan tangan-tangan ni kan, ataupun mata, ya, kalau satu tempat tu tak boleh, jangan kita buat, ya. Macam ni kita buat kan, kita tak tahu kat Malaysia, okey tak apa kan. Kalau di tanah Hindi, tanah Pakistan tu, kalau buat macam ni kat kawan kita, maksud dia celaka kamu, macam tu, celaka kamu, tak boleh. Jadi kita kena raikan, ya. Misalan di Pakistan, ya, genyit macam itu tak boleh. Ya, genyit macam itu. Saya tak tahu saya genyit. Mula-mula sampai kan, saya genyit tu, budak tu marah. Budak lelaki lah marah.
Lepas tu saya genyit lagi kan, dia datang. Ui, dia datang dengan marah. Lepas tu dia cakap satu kalimah, saya hafal kalimah tu. Lepas tu saya jumpa budak yang boleh terjemahkan bahasa Pakistan, waktu tu tak reti lagi, mula sampai kan. Rupanya kalau kita genyit macam tu, istilah dia tak baik. Jangan nak genyit-genyit. Genyit macam tu istilah dia maksudnya memang tak baik. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu kita tak buat. Oleh kerana itu kita kena raikan dalam istilahat yang begini. Ya, baik. Okey, kita masuk. Dalam ayat ini mengaitkan, ya, kerana itu maafkanlah mereka, memohon keampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal. Dalam ayat ini mengatakan bermesyuarat. Okey. Kemudian di dalam surah Asy-Syura, dalam surah Asy-Syura surah yang ke, siapa jumpa dua? Surah yang ke-42, juzuk ke-25, ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan solat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Okey, ini di antara perkara yang Allah mengingatkan kepada kita, sifat-sifat orang-orang yang beriman. Di antaranya ialah menyaut seruan Allah, mendirikan solat, dan pekerjaan mereka dilakukan dengan syura. Syura ini adalah perbincangan, dan kita dapatkan kata putus satu sepakat antara satu sama lain. Amat-amat digalakkan. Okey. Oleh kerana itu syura disebutkan dalam Al-Quran dua tempat, menunjukkan perkara ini besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tahu bahawa dia, kalau ikutkan kuasa veto dia tu ada, dia nabi, dia pemimpin, lebih hebat daripada raja. Kalau dia buat keputusan, biasanya orang takkan bantah. Tetapi dalam masa yang sama, dia bermesyuarat dengan para sahabat. Apabila dia nak melakukan perang, misalnya perang Uhud, kita tahu kisahnya. Dia panggil para sahabat untuk bagaimana kita nak pertahankan Madinah. Sama ada kita keluar ke Uhud ataupun kita bertahan di kota Madinah, kerana Madinah dulu ada kota. Lalu pendapat banyak mengatakan kita keluar ya Rasulullah. Disebabkan itulah Rasulullah pakai baju besi, ya, dan pakai topeng besi, topi besi. Lalu dia keluar, baru para sahabat pun rasa tertekan, rasa serba salah, kerana dengan sepakat ramainya sahabat minta keluar, mungkin Rasulullah terpaksa. Ya, lalu mereka kata, ya Rasulullah, ya, kami minta maaf kalau kamu tak mau keluar, kita akan bersama kamu. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Adalah para nabi itu apabila dia telah memakai baju besi dan memakai topi besi, dia tidak akan tanggal lagi. Maksudnya kita terus jalan. Itu dia. Dan begitu juga dalam peristiwa perang Khandaq, kita menyaksikan Rasulullah bermusyawarah sehingga datangnya keputusan yang diambil daripada Salman Al-Farisi. Taktik peperangan yang begitu dahsyat, parit yang dibuat dari dalam jarak 8 km ke 10 km, dan besarnya parit tu, kuda meloncat, lari laju meloncat tak lepas, ya, dalam keadaan yang begitu kekurangan segala-galanya. Dan Rasulullah mengambil pandangan Salman Al-Farisi, dan banyak kita menyaksikan bagaimana pandangan-pandangan para sahabat diraikan. Dan di sini apabila bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah mengetengahkan, dia meletakkan babul istikharah, bab istikharah dan bermusyawarah.
ya, kita akan menyaksikan dikaitkan dengan satu hadis ini berkaitan dengan istikharah. Apakah istikharah itu? Istikharah itu ialah memohon buat pilihan. Solat istikharah. Istikharah melalui solat yang dikatakan. Para sahabat radhiyallahu anhum belajar solat istikharah seperti mana dia belajar surah-surah dalam Al-Quran. Maksudnya mereka belajar betul-betul hafal surah doa-doa istikharah tu, ya, kerana apa? Mereka boleh katakan akan melakukan istikharah tu bila mereka perlu. Melihat keadaan kecil ataupun besar perkara, mereka lakukan. Kerana apa? Seolah-olah mereka bermesyuarat dengan Allah untuk membuat pilihan. Dan bab solat istikharah ini ialah di antara para ulama mengatakan ia termasuk dalam bentuk-bentuk kita mengharapkan suatu keputusan dari Allah, maka kita melakukan solat ini yang orang katakan solat istikharah macam solat hajat. Okey. Dan yang paling tepat istikharah itulah hajat. Solat hajat secara khusus dalilnya sama ada dhaif ataupun palsu. Seperti mana yang diterangkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Mawdu'at. Kesahihannya agak tidak ada yang dipertikaikan. Maksudnya kalau solat khusus dalam bab solat hajat, ya, saja aku solat hajat macam tu, tak ada. Yang ada bentuk istikharah. Satu. Dan yang kedua, yang dikaitkan dengan hadis seorang itu berharapkan satu, hajatkan sesuatu, maka hadis itu mengatakan dirikan solat tatawu'an, 2 rakaat sunat tatawu'an. Maksudnya tidak ada niat apa-apa, niat tatawu'an, macam saja aku solat sunat kerana Allah Ta'ala, itu je. Dia tidak ada khusus dalam bab solat hajat. Oleh kerana itu maaf tuan-tuan, ya, kita menyampaikan benda ni sebenarnya secara kasar solat hajat itu hadisnya dhaif ataupun palsu. Dan istikharah itu lebih tepat dalam bab solat memohon minta kepada Allah. Okey, kita akan saksikan. Dan ini di antara salah satu solat sunat yang warid dalam hadis. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita membicarakan solat-solat, mesti ada dalil, kerana ia adalah hubungan kita dengan Allah. Dia tak boleh aku suka akulah nak solat apa, tak boleh. Bila tuan-tuan dan puan-puan melakukan solat ini mengikut hawa nafsu, maka akan lari hadis sallu kama raaitumuni usalli. Ya, ulama mengatakan hadis itu menunjukkan semua solat mesti ikut cara Rasulullah. Pertama, mesti tahu solat itu cara Rasulullah. Kalau solat tu istisqa, maka kita buat ikut Rasulullah. Kalau solat Aid, kita buat solat raya. Kalau solat taubat, solat tasbih dan bagai-bagai tu mesti ada dalil. Kalau tak, tuan-tuan puan-puan akan menyaksikan beratus-ratus solat sunat orang akan buat tapi tak ada dalil. Sayang. Ya, macam saya tunjukkan dalam ni, ya. 110 solat sunat. 110. Ni pun sikit lagi pasal buku kecil. Kalau dia besar sikit, 170 yang saya pernah tengok solat sunat. Bila kita saksikan dia bercampur. Ya. Di antara solat yang dibuat sini yang kita tengok, yang bagi saya ianya bukan solat yang warid dalam hadis. Pertama, di antaranya dikatakan solat sunat hadiah. Hadiah apa, ya? Solat sunat nisfu Sya'ban, solat sunat Ashura, solat sunat Lailatul Qadar, solat sunat bulan Rajab, bulan Safar, sunat tolak bala, sunat syukur, solat sunat memudahkan roh keluar. Cepat sikit keluar, ya. Solat sunat kebaikan, solat malam Jumaat, hari Jumaat malam, Sabtu hari Sabtu malam, Ahad hari Ahad malam. Boy, ya. Tak apa lagi. Okey. Solat mana tadi? Solat sunat taubat terbahagi kepada 4. Taubat 1, taubat 2, taubat 3, taubat 4. Banyak tu. Ya, ibu, tuan-tuan dan perempuan nak kena taubat banyak ni. Ya. Ini yang tak ada dalil, ya. Solat sunat taubat tu ada dalil, tapi bila dia buat kategori macam tu, jadi masalah. Ini lagi satu. Solat sunat hajat ada 8 kategori. Lagi banyak. Saya tunjukkan di antara kategori-kategori dia.
Dah bunyi loceng. Okey. Solat sunat hajat yang keenam, hendaklah dilakukan setelah tengah malam. Sekiranya terbangun dari tidur, hendaklah solat tahajud terlebih dahulu. Baca, okey, ni muka surat 65, buku ni 110 solat sunat beserta zikir dan doa ringkas oleh Ustazku Muhammad Asmadi. Okey. Maka bila dah bangun tu, baca solat tahajud dulu. Hendaklah solat tahajud terlebih dahulu. Baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Ya, 12,000 kali. Rasanya 12,000 dah sampai subuh dah kita. Nak tahajud macam mana? Apa tahajud? Bila sampai 1,000 kali, solat 2 rakaat dengan lafaz niat. Okey. Lepas tu rakaat pertama baca Fatihah, lepas tu inna surah Al-Qadar, lepas tu qul huwallah. Selepas memberi salam, mohonlah pada Allah dengan penuh harapan. Setelah itu ucapkan lagi Bismillahirrahmanirrahim 1,000 kali. Wow, tadi 12,000, ni 1,000. Tuan-tuan dan perempuan, ni dia akal. Bila akal berfungsi dalam pada dalil-dalil terhadap Allah. Ya. Tu yang saya minta tasbih tadi, orang tak bagi tasbih. Rupanya masjid ni tak ada tasbih. Ya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan betapa penyelewengan telah berlaku dalam siri solat dan juga zikir-zikir. Ya, sewaktu saya ambil tarikat dulu, ya, sebelum saya ni faham Quran dan Sunnah, saya ambil satu tarikat tu, awak kena baca zikir ni 100,000 kali satu hari. Ui, kita pun pening kepala. Ya, macam mana nak baca 100,000 tu? Bila masa nak rehat, bila masa nak makan kan? Rupanya ada kaedahnya. Tapi yang ni bismillah dia tak tunjuk kaedah, kena baca je lah. Tapi kalau ada tasbih, bolehlah saya pinjam kejap siapa yang ada. Jangan malu-malu kan? Bagi, saya nak tunjuk bagaimana. Ya, tak apa, kita azan dulu sementara orang nak cari tasbih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan dan perempuan, ini satu persoalan yang besar ya. Bila saya mengingatkan bahawa ianya amalan ini bukan amalan daripada akal kita. Bila kita membicarakan amalan-amalan ini, kita ingat bahawa ianya mestilah dari Allah, bahawa amalan kita diterima. Amalan-amalan yang dibawa selain daripada Allah merupakan penyelewengan daripada manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab, yang menyangkakan dirinya Tuhan boleh mensyariatkan. Oleh kerana itu, na'udzubillah, ya, kalau kita tengok macam buku ni, ya, meneladani solat-solat sunnah Rasulullah oleh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, ya, Masya Allah, buku ni penuh dengan dalil-dalil yang kita menyaksikan lebih kurang 30 solat sunat sahaja, lebih kurang, ikut lebih sikit ke apa ke, ya. Itu semua ada dalil dan hadis-hadis yang disahihkan, yang kepastian kesahihannya. Subhanallah, kita beramal kita rasa lega kerana kita tahu dari Rasulullah, berarti Allah yang mewahyukan. Berbandingkan amal 110 solat-solat sunat, yang mana satu pun belum tentu diterima oleh Allah kalau ianya tidak ada dalil. Yang kita menyaksikan sampai beramal sampai 12,000 kali nak baca zikir tu, ya, subhanallah, macam mana tu? Dan yang saya kaitkan dengan satu perkara sewaktu saya mengambil tarikat dulu, ya, subhanallah, ya, pengalaman yang lepas Allah bagi petunjuk. Kalau Allah tak bagi petunjuk, ya, saya tak duduk kat sini, saya duduk dengan orang lain tu, dengan serban, mungkin ada lagi serban kat kiri kanan kan, ya, na'udzubillah min zalik, dan saya pun tak tahu apa terjadi pada saya, ya, na'udzubillah min zalik. Tapi alhamdulillah dengan petunjuk Allah, ya, dengan petunjuk Allah, dengan rahmat Allah, kita belajar Quran dan Sunnah. Memang Al-Quran dan Sunnah ini kalau kita betul ikut, kita akan tengok, ya, tengok kebenaran. Dulu saya tengok kebenaran pada tengok orang tu bercahaya, syekh tu bercahaya, syekh tu bercahaya. Itu hujah saya. Bila tengok balik qaul Sayyidina Ali, qaul Imam Syafi'i, baru kita kata bukan dengan cahaya tapi dengan ilmu tu. Ya, kita tengok apa yang dibawa di situ, kita kenal siapa syekh tu. Ya, subhanallah. Baik. Saya dah menceritakan dulu rasanya waktu saya ambil tarikat tu, saya mandi dengan tiga air yang dikatakan pertama air Telaga Kausar. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya dah mandi air Telaga Kausar kan. Astagfirullah. Lepas tu ya Allah Ta'ala, lepas tu dikatakan air, ada satu lagi mata air
dan yang ketiga niatkan air zam-zam, ya, bergantung pada niat semua tu. Dan saya telah tengok bagaimana anak-anak murid tu dia mencium kaki tok guru, ya. Alhamdulillah saya tak cium waktu tu. Dan saya tengok beberapa benda khurafat dalam tu, ya. Di antara amalan yang saya ambil, kita ada cerita dulu kan? Tak ada ke? Ya. Saya pergi ambil zikir tu, 3 orang pergi, ya. Nak pergi jumpa tok guru tu, salam tu, lepas salam dah orang nasihat jangan kamu buat U-turn, maksudnya pusing tu punggung bagi kat tok guru, biadab. Nampak tu, saya salam tu cium, ya. Dia kata, Fadil, orang tua kan, tok guru tu tua kan, aku bagikan ijazah kepada kamu untuk beramal tarikat ni. Macam akad nikah tu, saya terima. Amboi kan. Okey, pergi bundur tu. Okey, tasbih, terima kasih orang bagi tasbih. Jangan cakap apa-apa, ya. Nanti kata, wah, kamu pun ada tasbih. Tak, saya nak tunjukkan bagaimana. Di antara amalan yang disuruh berzikir tu sebanyak 100,000 kali tu, la ilaha illallah tu 100,000 kali. Kita kata macam mana nak baca 100,000 kali kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah kan? Bukan senang. Rupanya bukan macam tu. Kamu ni tak belajar. Kita rupanya dia baca tu, dia pegang ni dua, macam orang pegang rokok tu kan. Okey, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tarik macam tu, ya. Jatuh, dah lama tak buat kan, jatuh, ya. Begitu dia tarik, pusing, bila habis tu 100, kejap je. Gitu kan. Kadang-kadang orang yang dah terlampau asyik tu, bila lepas tu tangan dia macam tu, duduk seorang-seorang macam tu. Bukan macam tu, itu Parkinson, ya, macam ni dia jadi macam tu. Itu tunjuk kehebatan dia tu. Dan cara berzikir pula, terpaksa buka serban. Aduh, macam mana tu, ya. Kita pakai cara tu tadi ataupun cara begini, tapi tak, dia cara begini. Tu dia, ya. Baca zikir tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu saya mula ambil tu, ya, saya dengan kawan saya berapa orang tu duduk, yalah, majlis ni dah start, dah nak start. Lepas saya ambil tarikat tu, saya pun balik duduk tempat saya. Pum, dia tutup lampu. Suspend dia kan. Lepas tu zup, dia buka lampu hijau. Okey, buka lampu hijau samar-samar, memang tak nampak. Jadi semua orang dah tutup, kan? Semua orang dah tutup. Tapi ya, saya alhamdulillah Allah bagi petunjuk dari dulu, memang mencari agama. Saya mencari Islam dan saya takkan ikut secara taksub. Itulah alhamdulillah petunjuk yang Allah bagi. Kalau taksub memang dah lekat dah. Kawan saya ikut tu taksub. Yang seorang lagi sampai tak nak belajar agama, semata-mata menunggu ilmu laduni. Habis ilmu laduni, ya, habislah. Berarti kamu tak boleh belajar. Jadi waktu dia serahkan tarikat tu, semua kena berzikir macam tu. Jadi saya pun tutup kan. Saya ni mencari. Okey, sebelum tutup tengok dulu. Kita tengok suasana hijau ni, maksud sama-sama, tak nampak sangat, ya. Bak kata orang rabun ayam kan, dia nampak macam tok guru berdepan ni kan. Saya betul-betul berdepan dengan tok guru, jarak macam sini dengan muslimat sana, ya, begitu jarak dia. Okey, tok guru pun la ilaha illallah kan. Start lah kan, start tu la ilaha illallah. Saya pun tutup kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil tu dah lama tu saya buka lah tengok tok guru tu kan. Kan, tengok kiri kanan dulu kan. Lepas tu, tok guru tengok aku kan. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu saya singkat balik. Saya tengok belah ni, orang yang tengah ratib tu, la ilaha illallah. Waktu tu dah kemuncak laju tu, la ilaha illallah, bergerak tu. Saya kata, jin ke? Tutup kan. Buat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buka belah sini pula tengok kan, la ilaha illallah. Tengok yang sana pun bergerak. Tutup balik. Takut kan, dah mula rasa takut tu kan. Buat punya lama dan kuat, ya. Terhentak kepala ni, tum aduh kan, la ilaha illallah. Lepas tu habis tok guru kan. Bila tok guru habis, masih ada baca, orang-orang apa sebut la ilaha illallah, dia ketuk. Okey, dah berhenti.
bila berhenti tu kan, dia orang kata ada zuk pada ucapan tu, kan, maksudnya dia macam zuk tu kita nak sebut pun tak reti dah, dia datang tu, maksudnya dia asyik sangat-sangat. Kita dengar kiri kanan kita pun cewa, kononnya sama-sama lah kita kan, kahanya. Okay. Jadi alhamdulillah bila kita saksikan begitu ya, tapi saya beramal pun sehari je lah ya, balik tu beramal sehari, lepas tu kita lihat ada benda yang tak kena. Pasal apa? Nak berzikir kena tengok, ingat muka tok guru ya, dia bagi tengok muka. Dan kalau kamu tengok berzikir tu, tengok ingat muka tok guru kan, tengah berzikir tu gambar tok guru datang bentuk kambing misalnya, itu dosa kamu, amboi. Tapi kalau cahaya tu, itu tinggi taraf yang kamu akan naik, masya-Allah. Jadi ala kulli hal tuan-tuan dan puan-puan ya, benda-benda ni semua benda-benda yang diada-adakan oleh manusia yang boleh membawa kepada benda-benda yang lebih besar, yakni syirik. Ya, syirik bila kita memuja sampai tok guru tu lebih tinggi daripada yang lain. Jadi kita berhenti kat sini dulu lah ya. Hadis ni kita akan sambung pada pelajaran akan datang. Wallahu a'lam.